Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Felix Isadona David dengan nama matrix Bosch 1909. So pada hari ini saya ingin meringkaskan jurnal yang bertajuk Kepribadian Islam dan Profesionalisme dalam Pekerjaan. Seperti yang kita tahu, jurnal ini telah ditulis oleh Muhammad Ghazali dan Noor Hazah Kamri, di mana mereka telah menekankan beberapa aspek yang penting untuk meningkatkan kepribadian diri mengikut akidah Islam dan syariah dalam kehidupan seharian. Tapi di dalam konteks ini mereka telah menekankan lebih kepada alat pekerjaan. Aspek yang pertama adalah dalam membentuk kepribadian Islam yang bagus. Menurut penulis, aspek pertama iaitu kepribadian Islam bermaksud mempunyai satu personaliti di mana seseorang boleh berinteraksi dengan baik dan sopan. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai pandangan yang berbeza berkaitan dengan tingkah laku seseorang dengan mengatakan personality itu pada rasanya adalah kelakuan dan perasaan inferior. Selain daripada itu, dalam pembentukan kepribadian Islam, penulis juga telah mengeluarkan beberapa isi yang penting di mana manusia itu sangat istimewa kerana dikurniakan akal untuk berfikir. Oleh kerana itu, mereka mampu membina suatu bentuk tingkah laku bergantung dengan kepakaran mereka untuk menggunakan akal ataupun pola fikiran. Penulis juga telah menekankan yang manusia melakukan sesuatu keperluan jasmani dan naluri sebagai contohnya, aktiviti pekerjaan yang dilakukan oleh manusia adalah sebagai memenuhi naluri diri. Selain daripada itu, untuk menjadi seorang pekerja yang membawa nama Islam dengan baik, mereka juga harus mempunyai ciri-ciri kepribadian Islam. Menurut penulis, ciri-ciri kepribadian Islam dapat dibentuk melalui mengikut ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama yang harus dirujuk oleh setiap Muslim dalam segala aspek kehidupan. Kepribadian Islam yang dikehendaki Al-Quran ini dapat melihat menerusi sikap, ucapan dan perilaku yang berasaskan ketetapan syariah dari Tuhan. Secara keseluruhannya dapat dirumuskan kepribadian Islam itu memiliki 10 karakter atau ciri khas yang mesti ada pada seseorang, iaitu pertama sekali, salim al-aqidah, iaitu akidah yang murni. Kedua, sahih al-ibadat, ibadat yang benar. Maftin al-khuluq, akhlak yang kukuh. Qawi al-jilm, kekuatan jasmani. Matakaf al-fiqh, intelek dalam berfikir. Mujahidin inafis, berjuang melawan hawa nafsu. Harisan ala waqti, menjaga waktu. Munazaman fi syu'uni, teratur dalam urusan. Dan terakhir, kehadiran ala al-kafs, kemampuan berusaha sendiri. Profesionalism Islam. Dalam aspek ini, penulis telah menerangkan bahawa pandangan masyarakat terhadap profesional dan pekerjaan, di mana profesional jika seorang itu mahir dalam bidang pekerjaannya. Dengan kata lain, pekerjaan itu didasari dengan kemahiran yang dimiliki oleh setiap pribadi pelaku pekerja. Kemudian, aspek seterusnya adalah dasar profesionalism Islam. Seterusnya, kita dapat melihat aspek dasar profesionalism Islam, iaitu profesionalism merujuk kepada penunaian segala bentuk amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada seorang dengan ikhlas untuk mendapatkan keredaan Tuhan dan terus berazam untuk melakukan yang terbaik lantaran menyedari pengawasan Tuhan. Penulis juga telah mengaitkan 3 ajaran Islam, iaitu iman sebagai dasar profesionalism, di mana seseorang yang beriman melihat aktivitinya sebagai ibadah. Dalam konteks ibadah, semua pekerjaan tidak bertujuan untuk memuaskan pihak atasan, pelanggan ataupun pujian manusia. Sebaliknya, ibadah adalah pergerakan seluruh usaha dalam rangka mencapai kedudukan tinggi di sisi Tuhan. Ia akan memuliakan aturan Tuhan dan mengutamakan pengabdian kepada Tuhan. Seseorang yang beriman akan melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya dengan sempurna. Kedua, Islam sebagai ekspresi operasi bermaksud memegang teguh kepada syariat Islam dalam segala amalan ataupun undang-undang Islam dalam pekerjaan, di mana di dalam konteks ini, menurut erti manusia bekerja, berusaha mencari rezeki untuk keperluan diri dan keluarga. Seterusnya, ihsan sebagai darjat yang tinggi. Ihsan mempunyai 3 komponen dalamnya. Yang pertama iaitu ihsan membawa maksud perbuatan yang betul, tingkah laku yang baik, kebajikan, keikhlasan, baik hati, balas kasihan, bersimpati dan mementingkan orang lain. Kedua, ihsan membawa maksud melakukan suatu perkara dengan cara yang terbaik. Manakala yang terakhir iaitu yang ketiga, ihsan membawa maksud sentiasa merasai kewujudan dan kehadiran Allah, serta diri sentiasa diperhatikan olehnya dalam apa jua dan tindakan.
Sebagai rumusan, kita dapat meringkaskan bahawa dasar profesionalisme Islam dibentuk dengan menerapkan iman dalam asas profesionalisme Islam sebagai operational quality dan Islam sebagai ekspresi operational. Ciri-ciri profesionalisme dikaitkan beberapa ciri, iaitu pertama adalah kafah, iaitu mampu yang merujuk kepada adanya keahlian dan kecekapan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Kedua adalah hammah al-amal, iaitu semangat kerja yang bermaksud semangat kerja muncul kerana adanya motivasi kerja. Jika motivasinya berterusan, maka terhasillah semangat kerjanya tinggi. Dan seterusnya iaitu ahwi bi'ud, berpegang kepada janji, yang bermaksud memelihara komitmen dengan membuat kontrak perniagaan, perjanjian pekerjaan ataupun perjanjian dan berpegang pada janji bagi memenuhi pelbagai tuntutan apa yang dikontrakkan, dan bukan semata bagi faktor tindakan profesional yang menguntungkan. Selain itu, ansar Allah, iaitu penolong yang bermaksud menolong manusia seumpama dengan menolong agama Allah. Semakin sering seorang itu menjadi penolong bagi semua manusia dengan cara yang baik, nescaya semakin mengubahnya kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Akhir sekali, amanah yang bermaksud sentiasa bersikap adil serta tidak memungkiri janji dalam apa-apa yang telah dijanjikannya. Yang terakhir sekali, aspek yang terakhir yang dituliskan oleh penulis, iaitu implikasi kepribadian Islam dan profesionalisme dalam pekerjaan. Di dalam aspek ini, ia bermaksud menyedari kepribadian Islam dan profesionalisme mempunyai hubungan kait yang amat erat. Maka kombinasi kedua-duanya pasti dapat memberi kesan yang positif terhadap kualiti pekerjaan dan kecemerlangan organisasi. Hal ini berlaku kerana penulis telah mengatakan bahawa konteks ini mampu melahirkan pekerja yang beretika, kerja tidak beretika. Sekian, terima kasih.